Ini ketika yang paling sesuai untuk kita pengundi-pengundi di Sungai Balang ini memilih Cikgu Selamat, anak tempatan. Wonge kita, wonge dewek ora diundi ya rugi bangeti ya para. Dulu orang Sungai Balang minta anak tempatan, minta laki-laki. Cikgu Selamat anak tempatan. Siapa yang berani bercabar bahawa Cikgu Selamat bukan laki-laki? Sebab Sungai Balang dulu empat penggal diwakili oleh wakil rakyat yang telah berkhidmat dengan baik. Tetapi orang Sungai Balang, begitu Sungai Balang mahu merasa anak kelahiran bumi Sungai Balang menjadi wakil rakyat. Saya selaku pengurus CBN dan Presiden UMNO mendengar suara akar umbi rakyat dan pengundi Sungai Balang ini. Tuan-tuan dan puan, bayangkanlah Saudara Helmi ini bekas bakal calon. Datuk Seri Razali Ibrahim, apa kurangnya? Bekas ahli parlimen dan bekas bakal calon juga. Kedua-dua tokoh ini di kiri dan kanan saya memang layak. Tetapi mana ada satu kawasan atau satu bahagian bila kita tawarkan, dia tolak. Ini dua-dua orang ni tolak untuk jadi calon. Inilah pemimpin yang berjiwa besar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki ini amatlah selamat untuk Cikgu Selamat setakat ini. Tetapi kalau rezeki ini nanti datang dan pergi kepada Saudara Helmi atau kepada Datuk Seri Razali Ibrahim, saya fikir rezeki ketika itu juga tidak salah alamat. Ini hakikat politik. Anzil alaina minas sama'i ma'an midrara falyatikum birrizqi minhu wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. 12 hari bulan ini adalah penentuan sebagaimana yang Datuk Seri Razali sebutkan. Kononnya kerajaan tebuk atap, kononnya kerajaan pintu belakang. Kita telah mengamalkan sistem demokrasi. Apabila ada ketentuan untuk pentadbiran sesebuah kerajaan, termasuk kerajaan negeri, mengikut sistem Westminster yang ada, mengikut sistem di United Kingdom, maka perkara itu dilakukan walaupun tanpa pilihan raya, termasuk pilihan raya negeri. Dengan sifat husnuzon, dengan berprasangka baik, atas rasa kebersamaan semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Johor, maka pembentukan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Hasri Mohamad, terbentuklah kerajaan yang dipimpin oleh salah seorang pemimpin UMNO. Dan Datuk Seri Hasni terpilih kerana beliau adalah pengurusi BN negeri, pengurusi Barisan Nasional Negeri dan juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri. Antara pendukungnya inilah dia, salah seorang ketua bahagian, ketua pemuda, apatah lagi di kalangan kepimpinan bahagian. Namun daripada bulan Mac tahun 2020 hingga terbubarnya Dewan Undangan Negeri, beberapa perubahan yang banyak telah dilakukan oleh beliau. Dalam tempoh yang singkat, Datuk Zali sebut 1 MB 3 penggal. Di Johor 1 penggal 3 MB. Macam kita ada jamuan lah, makan sikit-sikit, tapi kita sikit-sikit makan. Tambah tempat orang Jawa, ni orang Batok memang orang kelakon lagi. Tambah perkampungan orang Jawa, jika tidak ada hidangan, dia rasa bersalah.
Kalau tuan-tuan tak makan, lagi dia kecil hati. Dia tengok tu, berapa suap. Tambah tadi nasi ambeng. Orang bakal tu terai sui banget orang entok nasi ambeng ni. Sampai orang entek. Tadi tambah nasi ambeng yang diberikan gitu. Di Bagan Datuk, depan saya, dah lama tak ada nasi ambeng. Sebab kita memang agak cair sikit. Sini pekat. Namun di dalam keadaan yang begitu, apabila kita tidak mahu kerajaan tebuk atap atau kerajaan pintu belakang, apabila kegoyahan berlaku di dalam pentadbiran kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri tidak dapat membuat sesuatu keputusan berdasarkan kekurangan jumlah pengundian jika sesuatu usul itu mahu dibawa ke Dewan Undangan Negeri. Kita terpaksa memujuk adun-adun yang lain yang di sebelah pembangkang. Kita terpaksa melutut kepada mereka. Dan kita tidak mahu sesebuah kerajaan yang ditadbir oleh UMNO dan Barisan Nasional berlaku kegoyahan dari segi pentadbiran. Maka mengikut sistem perundangan dan sistem demokrasi yang ada, tentulah Yang Berhormat Menteri Besar selaku ketua parti di negeri ini datang mendapat pandangan daripada Presiden Parti dan juga membincangkan perkara ini di peringkat kepimpinan tertinggi parti. Dan kita amat arif bahawa kuasa pembubaran bukan kuasa Menteri Besar, tetapi adalah di bawah perkenan ke bawah duli Tuanku Sultan Johor. Maka Tuanku dengan penuh bijaksana telah memutuskan selepas habis banjir dan yang terakhir di Segamat, maka Tuanku membuat keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi melihat bahawa pembangunan di Johor berasaskan kepada kestabilan mesti diperolehi semula. Maka dalam keadaan itulah kita bukan mahu membazirkan wang kerajaan, apatah lagi membuang wang rakyat, atau ada tuduhan terhadap Yang Amat Muhammad MB kononnya tamak kuasa. Kalau beliau tamak kuasa, tentu beliau boleh menunggu 481 hari daripada tarikh pembubaran hingga tamat tempoh. Tetapi demi rakyat Johor, demi pengundi Johor, demi pembangunan dan kestabilan Johor, perkara itu tidak boleh dibiarkan. Kita tidak mahu diugut. Kononnya kerajaan yang tidak stabil ini mahu ditendang, mahu diletakkan di bawah longkang, mahu ditekan butang. Rupanya butang lain yang ditekan. Maka dalam keadaan itu, apabila saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan seluruh jentera, seluruh pengundi di sini, rakyat tahu bahawa mungkin pada PRU ke-14 kita termakan dengan janji mereka. Kita termakan dengan fitnah mereka. Kita juga termakan dengan pembohongan yang telah dilakukan. Kerana ketika itu isu utamanya adalah 1NDP. Dan banyak isu-isu lain kononnya. Kononnya kerajaan kita di bawah perikatan, di bawah Barisan Nasional kemudiannya telah terlalu lama. Maka kerajaan mesti ditukar. Ini bukan soal tukar baju. Ini bukan soal tukar kasut. Sebenarnya tuan-tuan, orang-orang yang ada lebih daripada satu cawangan, sebenarnya baju baru tak sedap. Kasut baru lagi tak sedap, ketat. Yang sedap yang lama juga. Yang lama selama 61 tahun ini, perkhidmatan cukup banyak. Dari segi track record, dari segi rekod kecemerlangan, kita tahu negeri Johor pernah berada sebagai negeri terulung dari segi pelaburan asing. Negeri yang ternama dari segi infrastrukturnya. Industri yang mempunyai pertumbuhan yang tertinggi. Tetapi
selepas pentadbiran 2 Menteri Besar sebelum Datuk Hasni. Negeri Johor berada dari nombor 1 jatuh ke nombor 8. Apa yang dibuat di dalam manifesto yang dikenali sebagai ikhtiar, disebut oleh Datuk Razali 5 ikhtiar utama. Saya akan membantu Datuk Hasni, biarpun saya tidak ada jawatan dalam kerajaan setakat ini. InsyaAllah 5 ikhtiar yang menjadi maudhu' atau janji manifesto, saya akan pantau bersama-sama dengan pimpinan parti untuk menentukan bahawa Johor kembali sebagai negeri tercemerlang di negara kita. Sebab tuan-tuan mungkin tidak pernah boleh melupakan, dalam tempoh kita terkurung di rumah sendiri, dipenjarakan di rumah sendiri, rupa-rupanya cara kita berumah tangga, eloklah kalau sayangkan isteri tinggalkan. Tetapi kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hari-hari isteri tengok suami, suami tengok isteri, semak agaknya. Saya tidak pernah ada pengalaman itu. Kadar perceraian paling tinggi ketika PKP. Kadar perceraian ketika PKP, ketika kita dikurung. Saya ucapkan tahniah yang tidak sempat pergi ke pejabat kadi. Sama ada untuk melafazkan itu atau melafazkan akad nikah. Lagi satu. Persoalannya ketika itu, berapa ramai orang Islam atas tekanan hidup, atas tekanan yang pelbagai, bunuh diri. Jumlah perangkaan atau statistik yang saya baca dari laporan, pembunuhan 4 orang satu hari ketika itu. 4 kematian bunuh diri satu hari. Kiralah berapa hari ketika itu. Ini perangkaan daripada statistik polis di Raja Malaysia. Antara yang meninggal itu adalah Tok Bilal sebuah masjid. Mengantung diri tidak banyak, tidak jauh daripada belakang rumahnya. Kenapa keadaan begitu? Di Melaka pindah ya. Mungkin saudara Datuk Mustafa. Itulah pilihan terakhir orang Islam. Tak akan bunuh diri. Dia tahu kalau bunuh diri masuk neraka. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dalam tempoh PKP itu berlaku pembunuhan yang begitu, bunuh diri begitu ramai, ya, orang itu memang berdosa. Tetapi punca dosa itu datang daripada siapa? Siapa mahu menanggung ini semua? Saya tidak sanggup. Saya tidak mahu orang yang menjadi Perdana Menteri ketika itu juga menanggung dosa. Tetapi ini adalah subhat kubra, subhat besar, sehingga orang sanggup untuk bunuh diri. Saya tidak mahu menurunkan fatwa di sini, tetapi ini ada correlation, ada hubung kaitnya. Pernah tidak tuan-tuan lihat banyak bendera-bendera putih berkibaran? Kenapa ada bendera putih? Kerana rakyat telah sesak. SOS. Rakyat sengsara, rakyat minta pertolongan. Tolongan apa? Makanan pun tidak ada di rumah. Pernahkah ini berlaku? Rakyat merasa dizalimi kerana darurat diisytiharkan. Banyak negara-negara lain yang juga kena COVID tapi tidak mengisytiharkan darurat. Kenapa negara kita? Sebenarnya darurat ketika itu adalah darurat politik, iaitu untuk mempertahankan kursinya duduk di situ. Rakyat dizalimi, rakyat diinayai. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kita orang solat, kita orang sembahyang. Doa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada lapisnya. Allah Ta'ala terima terus. Ud'uni fastajib lakum. Ud'uni fa'inni qarib. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, aku dekat, berdoalah padaku dan aku akan mustajabkan. Kalau 32 juta rakyat Malaysia dan sebahagian besarnya orang Islam, Allah Ta'ala dengar walaupun hanya satu doa saja, akhirnya
kini kita mempunyai seorang Perdana Menteri baru yang datangnya daripada sebahagian daripada kita daripada UMNO. Dalam Perhimpunan Agong 2018, dalam ucapan penangguhan, saya sebutlah itu. Saya bukan kasyaf, tetapi saya sebut azam saya ketika itu, sebelum PRU ke-15, UMNO mesti ambil alih kerajaan semula dan Perdana Menterinya mesti datang daripada UMNO. Alhamdulillah kini Perdana Menterinya daripada UMNO. Ketika itu orang tidak percaya sebab Presiden UMNO tidak ada jawatan dalam kerajaan. Tuan-tuan pun tahu kalau ada gula, tak dipanggil pun semut datang. Apabila gula tidak ada, semut dipanggil pun semut tak datang. Ini gula beracun. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan soal gula, soal semut. Bila kita berazam untuk berjuang bagi kepentingan rakyat, maka perjuangan itu terus berkesinambungan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara kita.